Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Dan kita lihat lemahnya pembangkang yang ada sekarang ini. Kita lihat bagaimana Dewan kecoh hari ini. Dewan kecoh hari ini apabila syahidan dakwa MP Teberau sokong Israel. Suasana Dewan Rakyat pagi tadi kecoh setelah syahidan mendakwa Jimmy Puah, PH Teberau sebagai menyokong Israel. Kata syahidan, dia mahu Parlimen membuat pendirian yang jelas mengenai isu krisis yang berlangsung di Gaza. Contohnya Teberau membuat sokongan Israel. Apakah dia seorang saja menyokong Israel? Saya minta kerajaan buat usul pendirian kita tentang pembunuhan yang dilakukan Israel. Kenyataan dibuat syahidan itu mendorong Puah bangkit dan menafikan kenyataan bekas Menteri Besar. Dia juga, bukan Menteri Besar Polis itu, dia juga sebagai ahli mewakili PH mendesak syahidan menarik balik tuduhan yang dilemparkan. Timbalan Speaker Alizlah kemudian minta syahidan mengemukakan bukti atau menyokong dakwaannya ke atas Puah. Syahidan kemudian mendakwa dia tidak menuduh Puah memberi sokongan kepada Israel dan gembira juga kenyataan itu tidak benar. Dia telah diviralkan sokong Israel. Jadi dia tarik baliklah. Kalau tak betul, baguslah. Alhamdulillah. Bukan kita menuduh. Saya bukan perangai macam you. Tuduh orang tak berhenti. Tapi kerajaan sendiri kena keluarkan pendirian katanya. Baik. Saya nak komen bab ni tuan-tuan. Kalau sekiranya syahidan Kasim berani, kenapa dia tak berani buat tuduhan itu di luar Parlimen? Kenapa dia tak berani buat tuduhan itu di luar Dewan? Sebaliknya, dia buat di dalam Dewan. Apa beza dalam Dewan, luar Dewan is? Okey, untuk makluman tuan-tuan, sebarang kenyataan yang dibuat dalam Dewan tidak boleh diambil tindakan undang-undang. Dia ada kenyataan privilege. Terutama di dalam Dewan tersebut. Satu lagi di dalam mahkamah. Tak boleh diambil tindakan undang-undang. Kalau nak ambil tindakan undang-undang, Syahidan Kasim kena ulang kat luar. Luar Dewan, dia buat kenyataan semula, dia boleh kena ambil tindakan undang-undang. Tapi dia kata, kami bukan macam kamu, suka tuduh sebarang-barang. Tak, saya dengar sendiri kenyataan tu tuan-tuan. Saya tengok video tu, memang dia tuduh. Lepas tu dia kata, taklah saya tak tuduh. Memang dia yang tuduh. Dia kata, saya dengar. Inilah masalah, bukan masalah. Ini kaedah, taktik yang dibuat oleh PN. Pembangkang yang ada sekarang ini. Dia akan ambil satu kenyataan luar konteks ataupun dia ambil kenyataan yang dah diputar belit, kemudian dia sebut. Dia sebut. Jadi Alice Lau selaku timbalan speaker dia kata, buktikan dakwaan tersebut atau tarik balik. Dia kata, baguslah kalau tak ada. Baguslah kalau tak ada. Tak, maksudnya dia tuduh dulu, baru dia kata baguslah kalau tak ada. Sama juga tuan-tuan, kalau kita tengok apa yang dinyatakan oleh 12 orang ahli PKR berkenaan dengan solidariti Palestin. Diputar belitkan. Okey, kita tengok kenyataan ini. Minggu Solidariti Palestin, pendirian kami disalah tafsir 12 wakil PKR. Saya baca. Kumpulan 12 wakil PKR sebelum ini menggesa pelaksanaan Minggu Solidariti di sekolah dikaji semula berkata pendirian mereka telah disalah tafsir. Dalam kenyataan hari ini, mereka menyuarakan kecaman terhadap kezaliman Israel terhadap rakyat Palestin dan menggesa PBB mengenakan kesekatan perdagangan dan ekonomi terhadap Israel selain memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke Gaza. Mereka juga berkata kepimbangan mereka sebelum ini berhubung apa yang disifatkan sebagai unsur ekstremisme dalam Minggu Solidariti Palestin tidak seharusnya dilihat sebagai menentang Palestin ataupun menyokong Israel. Baik. Poin dia macam ni tuan-tuan. Okey. Tidak hanya kerana mereka mengkritik berkemungkinan ada possibility kalau sekiranya diperkenalkan Minggu Solidariti itu di sekolah-sekolah akan ada pihak mengambil kesempatan sehingga menimbulkan ataupun mewujudkan fahaman-fahaman ekstremisme agama. Itu yang mereka risaukan. Tidak bermakna mereka menentang ataupun tidak menyokong perjuangan Palestin, tidak menyokong rakyat Palestin dan juga mengecam Israel. Mereka membuat kenyataan sedemikian. Now, kenyataan berkenaan 12 ahli PKR itu bukan saja 12 ahli PKR tersebut. Ada ahli parlimen terutama daripada GPI sendiri pun ada menyatakan perkara yang sama. Kebimbangan mengenai perkara yang sama. Walaupun benda itu tidak wajib di sekolah, tetapi perlu dilihat semula dan dipantau. Kalaupun nak suruh buat solidariti, kena bagi garis panduan. Jangan bagi open blanket. Dan saya setuju dengan kenyataan bahawa solidariti di sekolah itu kena ada garis panduan dia. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Apa yang boleh nak diletakkan, apa tak boleh letak. Jangan bagi orang kata apa, kita boleh buat apa saja. Itu yang timbul persoalan kalau sekiranya budak-budak siap bawa senjata mainan dekat sekolah. Itu yang bahayanya. Jadi dia akan, terutama budak-budak ni, dia bukan faham pun dengan apa yang berlaku dekat Palestin. Dia ingatkan orang perang, orang gaduh, kita kena lawan dengan orang bukan Islam. Dia akan ingat macam tu. So pemahaman sebegini yang akan menimbulkan lebih masalah dalam kita nak mendamaikan
orang kata apa, perkauman di dalam negara kita, pelbagai agama dalam negara kita pula sekarang ini seolah-olah dilihat cuba nak championkan pula ekstremism, dilihat. Bukan kita buat. Memang kita tak akan buat pun, tetapi akan ada, terutama daripada golongan sebelah, terutama daripada geng sebelah, terutama daripada parti yang kononnya memperjuangkan Islam tu, akan mengambil kesempatan dan juga di dalam kesempitan ini. Itu yang akan berlaku. Sebab itu KPM dalam melaksanakan perkara ini kena berhati-hati. Kena berhati-hati supaya perkara tersebut tidak berlaku. Okey? Okey, habis kat situ.